Okay, trading. Okay, so Syafiqah. Oh, so full time trader ke, part time ke? Nak jadi full time sekarang. Oh, okay. Dah confident lah ni kiranya. Good job, good job. Okay. Semalam baru kena libas. Semalam kena libas, libas yang bagus ke libas yang tak bagus tu? Okay, Helmi. Okay. Okay, untuk semua yang join hari ini, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Hamira dan saya dengan rakan saya, Helmi, akan menjadi host anda pada malam ini. Hai Okay. Helmi. Okay, hai semua, saya Helmi. Okay, first of all, terima kasih kepada siapa yang join sesi pada malam ini, sama ada di live FB ataupun di Zoom sendiri. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dekat chat box. Kita dah kesetukan masa sebenarnya sebab ada masalah teknikal sikit. So, malam ni kita akan trade untuk WTI, Brent and Gold sendiri. Okay. Ya. So, yang akan macam biasa diperbaiki oleh Tuan Azam. Ya, Tuan Azam sendiri. So, Tuan Azam adalah certified chartist di Malaysia. So, kita warm welcome Tuan Azam sendirilah. Okay. Hello Tuan Azam. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okay, hai. Okay, as usual sepatutnya malam ni kita start dalam 10.30. Okay. Alhamdulillah, tak apa, kita teruskan juga walaupun kita ada masalah teknikal malam ni. So, apa yang kita akan belajar malam ni, kita akan belajar, saya selalu tekankan kita terus ke technical analysis, kita tengok chart dulu. So kita tengok WTI ni sebelum you all decide nak kita decide nak tengok technical berkenaan technical si belajar apa semua. So selalu saya pesan dekat anak murid, anak didik saya. So bila you all tengok chart, you all buka time frame besar. Buka time frame besar, apa yang kita tengok dekat time frame besar, kita try look mapping, kita buat marking daripada segi support and resistance, trend line, and then kita buat kita ada pattern lah, chart pattern yang you all boleh nampak dekat sekarang ni, dekat screen ni. WTI di time frame H4 kita ada pattern rising wedge di mana nampak triangle tu macam naik ke atas tu, rising wedge, and then candle H4 sekarang ni menunjukkan dia try untuk break ke bawah. Tadi masa 10.30 terus keluar, dia dah kalau kita tengok WTI dia macam nak buat breakout ke atas tadi, tapi dia ada halangan dekat sini, ada rising wedge punya upper line ni, dia touch saja and then dia turun. So sekarang ni dia dah try nak break ke bawah. So kita tak masuk lagi entry lagi kat sini. So kalau saya selalu tak bagi masuk lagi sekarang ni. Nampak sebab apa? Dia boleh reject. Sebab dia boleh reject, dia test balik breakout ni. Sebab apa? Kalau kita tengok time frame kecil 5 minit ataupun 1 minit, kita tengok di stokastik dah oversold, maknanya berada di bawah. Kita check double confirm dengan stokastik. Okey, yang ini teknik-teknik macam mana saya tengok chart WTI. So benda ni kita boleh apply on gold, on chart-chart yang lebih laju lah. So kalau kita tengok kat sini, M1 dia dah try naik ke atas. So naik ke atas kat mana dia naik? Dia akan cari, okey, nampak berkemungkinan dia akan masuk balik dalam triangle, dalam rising wedge ni. Okey, so kita tunggu dulu confirmation. Okey, kalau dekat sini saya selalu kita boleh kita boleh 15 minit. Okey, lagi 10 minit nak ke pukul 11 So dia ada buat schedule kat sini, dia ada rejection, dia masuk balik ke dalam. So dekat sini kita tengok apa yang menyebabkan rejection. Selalu dia ada penetration and then dia masuk balik. Selagi kalau katakan di H1 ni
dia ini tak break ke bawah, maknanya candle ni tak confirm untuk dia break lah, untuk kita sell. So kat sini kita kena hati-hati kerana yang ini belum confirm untuk sell. Kalau kita tengok daripada segi candle juga, so dekat sini ada candle bullish, dekat sini candle bearish. So bila candle ni open, dekat mana candle ni perlu close below this candle untuk kita entry next candle ni lah. Okay, yang itu di H1. Tapi kalau you all nak scalping di M5 ataupun di M1, okay, kita boleh nampak dekat sini. Dekat sini adalah tempat terbaik untuk kita sell. Okay, untuk kita sell sebab kalau kita tengok tadi marking di time frame besar tadi ada lower wedge ni, rising wedge ni dekat sini. So dia datang test balik untuk lower time frame. So kat mana kita nak entry? Kalau kita entry sell, kat mana kita nak letak stop loss? Okay. So apa yang selalu saya buat, saya tarik dulu Fibo retracement kat sini Fibo retracement selalu 61.8. So kita tunggu 61.8 untuk kita entry sell. 61.8 dekat sini and then kita punya stop loss dekat atas ni. Okay. Ini adalah cara macam mana kita nak entry. Okay. So apa yang kita boleh buat, kita tunggu kat 61.8 ni. Okay, sambil kita tunggu, kita flip chart lain. Contoh kalau kita nak trade gold, apa jadi dekat gold? Kita tengok dekat gold. Okay, gold ni kita nampak dia dah buat breakout. Okay, dia try buat breakout. Okay. Dia ini. So kita nampak tadi kalau petang tadi dia breakout kat sini tau. 15 minit kalau kita nampak 15 minit. Okay. Petang tadi dekat sini. Okay. Price dekat sini, saya dah buat 15 minit ni, tarik macam ni. So price breakout sini, dia datang test balik sini. So dekat sini ada kita boleh entry buy. So sama juga macam ni, bila breakout macam ni, bila dia test balik kat sini nanti, yang ini adalah neckline double bottom. Bila dia break macam ni, yang ini candle tak close lagi. So kita tunggu candle ni close atas this line. So bila dia buat retracement, ada candle merah, so kita akan entry buy. Itu cara dia. Okay. Kita kena tunggu candle sekarang ni close dulu. Sebab pukul 11 ni major movement lah. Pukul 11, pukul 10. Sebab market kita buka 9.30. So kita bagi masa dalam, kalau katakan gold ataupun index, US index, kita perlu bagi chart tu settle down dulu untuk dalam tempoh 15 minit macam tu. Sebab apa? Dalam 15 minit tu bull and bear bergaduh. So kita ni macam orang cakap kuman kat tengah-tengah ataupun kancil kat tengah-tengah. Bila bergaduh bull dengan bear ni, dia bergaduh, kita jangan duk masuk dulu. So biar settle dulu, bull dengan bear ni tumbang dulu, baru kita masuk. Macam tu. Baru kita masuk. Itu cara yang terbaik lah. So macam sekarang ni pukul 11, kita ada 6 minit lagi. So selalunya kita akan tunggu pukul 11 lah untuk entry. Kita tak boleh entry masa sekarang ni. Ya, sebab candle ni belum confirm untuk close atas. Okey. Siapa yang nak bertanya boleh tinggalkan ruang komen apa macam mana technical analysis, macam mana kita tengok chart, macam mana saya tengok chart. Okey, apa yang saya tengok selalu, saya akan tengok reversal chart pattern, reversal candlestick pattern dengan saya marking support and resistance and trend line. Okay, yang itu saja teknik dia. Kita tak payah nak susah orang cakap semakkan kita punya chart. So and then saya confirmkan dengan stokastik sama ada stokastik overbought ataupun oversold. Itu saja. So kat sini macam tadi saya explain, kita nampak dia nak naik. So kita tunggu untuk sell dekat 61.8. Kenapa kat 61.8? Itu adalah tempat-tempat di mana kita untuk layer lah kat sini 61.8, 38.2, 50% untuk kita entry sebenarnya. Okay. Untuk kita entry dekat sini. Okay, level-level yang ini untuk kita entry. Sebab dia dah turun, dia naik ni untuk retracement. Okay, dalam time frame kecil lah. Dalam time frame kecil kita nampak untuk retracement. So, apa yang kita boleh buat, kita tunggu dia sampai 61.8 ataupun 50% tadi. Okay, 50%. So, tadi kita tengok M1. Okay, M1 dah ke atas. Okay, tadi dia dah touch 50%.
kita boleh entry satu sell. Kalau you all punya modal kecil, you all entry dengan 0.01 dulu. You all letak sell. Okay. Bila you all letak sell, okay, sebab dia touch 50% tadi tu untuk retracement. So dia mesti ada pattern untuk reversal. Selalunya pattern untuk reversal tu macam mana? Kalau kita pergi ke 5 minit, 1 minit lah, saya akan explain. Selalu pattern reversal untuk dia naik, dia akan buat selalunya double bottom ataupun double bottom macam ni lah. Kalau yang mana dalam RTC dia panggil ABC buy. So double bottom macam ni. So break neckline, dia akan naik. Okay. So price kat sini saya expect dia akan turun dulu untuk dia naik. Okay. So kita boleh sell sementara. Saya jenis scalping. So kita letak dekat level-level Fibo ni lah untuk sell. Sebab apa? Bila dia break this level 100, kita cut. Okay. Cut loss kita punya position. Kita jangan sayang. Sebab apa? Kita trade menggunakan technical analysis. So kita predict based on chart movement, apa yang kita nampak, apa yang kita tengok dia akan jadi. So kita buat decision kat situ. So decision tu termasuk kita perlu letak stop loss kita. Okay. Bila kita letak stop loss, so kita jaga kita punya modal. Okay. So kalau dia naik lagi, kat mana kita nak layer? So kita layer, kita tunggu sistem 1.8. Okay. Sistem 1.8 untuk kita next layer. Okay. So kita tunggu, kita dah entry tadi kat situ. WTI. Saya entry satu dekat situ. So kita tengok gold pula, apa jadi dekat gold. Okay, sama juga gold. Gold dia dah buat breakout ni dekat time frame besar. Okay. Kita buat breakout. So kita tunggu. Kalau dia lepas ni, neckline ni, so dia akan terus naik lagi nanti. Okay. So bila dia lepas, dia close atas ni, so kita akan tunggu entry kita. Okay. Ni nampak dia tak decide untuk lepas ataupun tak lagi. So kita kena tunggu. Okay. H1 punya ni lah. Sebab apa kita nampak? Sebab saya nampak dekat sini macam ni lah. Pattern macam ni nampak. 1, 2. Dia buat macam ni. Okay. Chart pattern lah. Yang ini adalah chart pattern. So dia buat pattern W macam ni. So once price naik, dia retrace, kat sini kita entry. Buy. Okay. Entry buy. Okay. Sementara tu kita check lah dulu dengan stokastik kat bawah ni. Adakah dia overbought ataupun dia oversold kat bawah ni. Okay. So dekat sini kita nampak walaupun dia ada kat atas, so price ni you all jangan risau. Sebab apa? Bila price kat atas pun nampak dia, bila dia jadi macam ni, dia belengkar kat atas ni, price masih boleh naik. Nampak? Price masih boleh naik. So dia turun pun, dia buat retracement kat sini untuk kita entry, and then dia naik balik. Nampak? Even naik tinggi. Okay. So sebab tu saya cakap kita tak entry menggunakan stokastik. Kalau kita entry menggunakan stokastik, maknanya kita akan, kalau dia jadi macam ni, kita akan tercedok. Okay. So perhatikan candle, price action. Selalu perhatikan price action. Apa yang berlaku dekat atas ni. Okay. Yang itu adalah cara kita nak trade. Okay. Kita trade jangan menggunakan stokastik apa semua lah. Okay. So kita tengok dulu. Dia tak break lagi. Okay. Kita check WTI balik tadi. Kita entry apa jadi kat WTI. Okay. Okay. So kita dah entry kat situ. So kita tunggu je lah. Kalau nak letak stop loss, macam mana nak letak stop loss? Okay. You all hari ni saya guna macam biasa. Selalu kalau saya live, saya tak akan guna akaun besar. Saya nak tunjuk akaun kecil, tapi kita kena letak ni lah, modify, kita kena letak stop loss 66.696 zero atas tu. Okay, stop loss. So kita 66.696 66.7 lah. Kita letak stop loss. Okay. Maknanya dah termasuk spread apa semua. Okay.
So Fibo ni kita tunggulah. Okay. So kalau katakan you all nak trade selain daripada WTI, gold, kita nak tengok apa, brand lagi. Brand pun sama. Brand ni kalau kita tengok dia akan nampak lebih kurang sama dia punya chart dengan apa tu ni lah, dengan WTI. So apa yang kita buat, contoh kalau chart kita buka kosong macam ni, apa yang selalu saya buat, saya akan buka ke time frame besar dulu macam ni. Saya buka time frame besar. Okay, time frame besar ni kita nampak doji kat situ tau, doji. So bila doji H4, candle ni candle confirmation. Candle confirmation ni kena close apa tu, below this candle untuk kita sell. Okay, macam ni katakan ni candle bearish, ni candle bearish. So candle ni adalah penentu candle untuk kita entry untuk H4 untuk H4. So kalau katakan candle ni close below macam ni, okay, close below macam ni line macam ni. So next candle open dekat sini, dia akan buat open dia OHLC open high low close So dia mesti ada open, mungkin dia buat high low dekat sini. So kita nak entry sell dekat sini. Sebab apa? Ini adalah confirmation sell. Okay, dia close below this candle, bullish candle ni. Okay, so bila dia naik kat sini, dekat sini kita sell. Dekat sini kita sell. So bila price tu turun balik, so kita dah profit, close. Dia close macam tu. So kat mana selalu kita nak TP? Okay, kita tengok ke kiri. Ke kiri. Ni, ada apa tu rejection kat sini. Ini adalah resistance. Okay. So kalau kita buat line, kita buat line resistance ni, dekat sini dia akan jadi support. Okay, S1. So dekat sini satu TP kita. TP1. Okay. Yang ini macam mana kita decide untuk entry and then untuk TP. Okay, selain tu kita perlu tengok chart ni, candle pattern kat sini. Reversal pattern. Okay. Yang itu cara dia. Kalau kita tengok ni kat H4, takkan kita nak entry dekat H4. So kita tengok di 1 jam ataupun 15 minit. Ada pattern apa, chart pattern apa kat sini. Okay. So kita marking. Kalau macam ni kita nampak macam sideways. So bila nampak macam sideways, kita marking lah. Kita marking atas sini. Okay, dengan bawah sini. Okay, dengan bawah sini. So kita tunggulah. Kalau kita tak entry lagi, so kita tunggu. Kita tunggu price break mana-mana side untuk kita entry. Itu cara dia, okay? So untuk you all katakan apa tu nak entry apa tu chart lain ataupun apa tu ni dah pukul 11 Dah pukul 11 maknanya you all tengok price dah close atas trend line ni, atas ni. So dia okay, lower. Dia tak close atas neckline tapi. Dia tak close atas neckline. So yang ini kita hati-hati. Dia mungkin akan reject masuk barang balik. Okay. Dia akan reject masuk dalam. So dia tak close atas neckline ni. Candle 1 hour ni. Tak ada confirmation untuk dia naik. So kat sini pun kita nampak apa? Shooting apa tu candle apa tu hammer terbalik ni. Hammer terbalik ni. Nampak ni. Ni hammer terbalik. Hati-hati dekat sini. Maknanya hammer terbalik ni dia mungkin undecided dia nak naik ataupun nak turun. So kena tunggu candle ni close below this candle dulu. Okay, kena close below. So Nazam, sorry Cok. Ada orang tanya ni, PM saya dia tanya kalau Fibo nak entry kat mana, SL dengan TP dekat mana? Okay, kalau Fibo macam tadi kita tengok WTI kita entry menggunakan Fibo di time frame katakan saya tarik tadi di time frame 15 minit. Kita tarik atas high and then kita cari low dia, high and low dia. So kita tarik Fibo. Bila price ada rejection dia masuk macam ni. So dekat mana kita nak entry? Okay, ini kita gunakan Fibo retracement. So ini kita nak entry on retracement. Macam saya cakap tadi, saya maksudnya kita nak letak stop loss kita. Kalau stop loss kita dekat sinilah 100 ni. Price melepasi ni kita cut loss. Okay. So kalau katakan kita sell kat sini, kita expect dia nak turun. So kalau kata dia turun, dekat sini zero ni adalah tempat TP, first TP kita sebab kita dah sell daripada atas ni. Kalau kita layer kat sini, so kita tutup yang mana yang terdekat dululah, yang terdekat. Okay.
So saya expect dia kalau dia break atas tu, kita cut loss. Okay, itu saja cara dia. Okay, kita tak payah tunggu dia apa tu orang cakap tak perlu sayang nak cut loss apa semualah. Sebab tu kita masuk, kita kena ada tahu kat mana kita nak cut loss, kat mana kita nak apa tu hold kita punya position. Okay. M5, M15. Okay, dia berada dalam sideway. So, tak ada masalah kat sini. So, macam saya cakap tadi, kalau katakan you all nak guna ni untuk TP, cari TP bawah, you all terbalikkan. So, you all sell tadi kan. So, you all terbalikkan. Okay, terbalikkan macam ni. So, katakan price dah melepasi level 0 tadi tu. So, kat mana nak TP dekat ni? Nampak? Next level Fibo ni. Kita gunakan Fibo ni as a TP kita. As a TP, as a entry, Fibo retracement. So dekat sini adalah level-level entry kita. Okay, untuk sebarang orang cakap instrumen. Nak kita trade gold, trade oil, trade even kita trade stock apa semua. So katakan you all nak layer, tak apa hati you nak layer. So kita nampak dia nak turun sebab apa? Dia dah buat pattern dekat time frame besar ni rising wedge. Rising wedge ni dia nak turun. Okay, tapi dia still main orang cakap dalam level Fibo retracement ni. So bila dia dah naik lagi macam ni, kita dah sell satu kat bawah tu, you all nak layer, ada ruang lagi you all nak layer. Katakan you all punya modal, saya punya modal tadi kat sini saya ready $60. So bila $60, sekarang ni kita floating $2, $3. So katakan you all nak layer satu lagi, layer dekat Fibo level ni. Okay, sell satu lagi. Okay. Kita sell satu lagi kat situ. So stop loss dia sama juga lah. Kita kena letak kat atas tu 66.7. Okay. 66.7 tak stop loss. Okay. So kita tahu kat mana kita nak cut loss, kat mana kita nak entry. Yang ni cara kita menggunakan Fibo lah. Tapi kita kena tengoklah pattern-pattern tu. Kita dah orang cakap kita dah nampak dia buat satu pattern yang dia nak turun, bearish pattern, tapi dia masih dalam sideway. Kita punya modal masih orang cakap ada untuk kita entry, untuk layer. Kita layer dekat level-level Fibo ni. Kita tak perlu layer terlalu dekat. Kita kena jaga margin kita. Margin kita ni, so macam ni saya nak tunjuk ni. Even margin kita sekarang ni, so free margin tu make sure kalau kita punya modal $60, free margin tu make sure 50% macam tu lah. Okay, dalam kalau macam tu separuh lah, maknanya dalam 30 macam tu. $30 dalam yang free tu. Sekarang ni 50. So boleh entry lagi. So kita simpan lah kita punya peluru orang cakap. Okay, mungkin kita nak entry yang lain. Okay, gold apa jadi. Okay, kita tengok, kita sentiasa flip chart. Okay, flip saja chart. Okay, so nampak gold undecided, masih tak boleh break neckline ni. Kenapa saya cakap neckline? Sebab apa? Kalau kita tengok dia nak buat double bottom tapi price tak break neckline lagi. So dia tak confirm nak break naik betul-betul naik. So dia sangkut dekat situ. Okay, bila dia sangkut dekat situ, kita tak boleh lah nak entry. Kita tunggu saja. Okay, so macam ni, katakan nampak ni, dia datang test, tu dia reject. Reject ni kalau macam ni, kalau kita tengok di M5 ataupun M5 ni, kita nampak apa? Kita nampak ni reversal candlestick pattern ni. Okay, reversal candlestick pattern. Dia buat macam ni. So bila kita entry kat sini buy, kita stop loss kat bawah ni. Okay, kita stop loss kat bawah ni. Okay, so yang ini adalah salah satu cara untuk kita entry and then exit. Okay, so kita tengoklah, since you all semua trade WTI, ramai yang trade WTI, apa yang selalu saya buat, saya decide untuk orang cakap macam mana saya decide untuk buat line support and resistance ni, and then saya gabungkan dengan teknik-teknik chart pattern, candlestick pattern, reversal. Iaitu yang kita perlu tengok, and then kita tengok ke stokastik, adakah dia overbought, oversold, macam itulah. So kita just ni lah, bila kita dah masuk tu, kita dah entry dah, so kita tinggal lah, kita biar je. Kita dah ada stop loss dekat situ. So katakan kita nak letak TP kita dekat bawah ni. Okay, since you katakan TP ni jauh,
TP katakan 100 ni jauh, Fibo 100 ni, nak letak sini satu boleh. So kita letak yang mana? Yang dekat ni kita close dulu kat sini, 65.977. Okey, macam mana nak ni? Kita tap ni, kita modify, kita letak TP, take profit 65.977. Okey, kita letak. So dia letak TP. Yang ini macam mana kita nak cari nak letak TP lah. So kita letak dekat level Fibo. Okey, kita TP ikut kat level Fibo. Okey, so you all ada yang orang bila dia masuk ni dia akan tanya, kenapa apa tu orang cakap sell entry macam ni, apa tu cut loss kat sini, dia nak one to one. Okey, tak ada masalah one to one. You all boleh buat one to one, you all tarik macam ni. Katakan macam ni, you all letak sini one to one. You boleh ikut macam ni lah one to one. Tapi you all kena tengok lah belah kiri tu yang mana ada support and resistance. So dekat sini ada resistance. Kat sini kalau tengok 15 minit dekat sini ada resistance. So dekat sini ada resistance yang banyak kat sini. 1, okey, 2, kat sini semua resistance ni. Ada 3 kat situ. Okey. So bila kat sini resistance, dekat sebelah ni kita anggap sebagai dia punya support. Dia akan turun, dia akan reject kat sini dulu, dia buat base kat sini dulu sebelum dia continue turun balik. Dekat sini pun kemungkinan MA 200 ni dia akan naik sampai ke sini. Okey. So dekat sini adalah tempat terbaik untuk kita TP dulu 100 ni. Okey, yang mana kita entry. So yang ini you all tengok betapa banyaknya dalam apa tu orang cakap bila kita entry tu soalan dalam kepala kita, apa kita nak buat. So kita tak boleh stick to satu apa tu teknik saja. So kita kena double check, double checking, cross check dengan teknik-teknik lain, cross check dengan apa tu ilmu-ilmu yang kita dah belajar, apa yang ada dekat chart tu, apa yang kita nampak dekat chart tu. Okey. So yang itu adalah cross check yang perlu kita buat. Okey. Untuk kita tengok sama ada dia apa tu nak turun lagi ataupun nak pergi ke mana price tu. Okey, nampak dia nak naik macam tu. So kita ada level, kita dah ada level kat situ. Kalau dia break, kita terpaksa cut loss lah. Tak ada masalah kat situ untuk decide cut loss ataupun apa tu bila dia naik, dia lepas tu, dia datang test balik, kita entry buy. Terus kita jangan orang cakap bila dah cut loss tu, kita tengok je takut pula nak masuk, okey? Kita bila trade ni kita kena ambil risk kat situ. Okey, kita kena ambil risk. So clear semua macam mana apa tu kita trade So first saya akan bagi setup dia. Okey. Setup dia first setup satu you all apa tu marking SNR. 2 you buat apa tu marking apa tu plot apa tu trend line. 3 you all apa tu cari pattern, cari reversal pattern. Dia ada 2 satu apa tu chart pattern, 2 candle pattern. Okey, ni reversal lah. Kat mana kita nak tengok benda-benda ni? Dekat sini. Dekat 2 ni. Okey, untuk kita entry. So bila kita dah dapat kat situ, kita dah nampak kat situ nak jadi benda-benda ni. So nombor 4 ni kita check dengan stochastic. Kita double check dengan stochastic. Double check checking Okey, yang ini adalah teknik-teknik macam mana you all setup you all boleh guna untuk trade ini WTI. You all boleh guna untuk trade instrumen-instrumen lain. Okey. So yang ini yang mahal. Orang cakap apa tu tak ada orang orang cakap yang ini saya dah test dekat WTI apa semualah. WTI mostly yang ini. So you all tengok yang ni, you all belajar ni. So you all kena ni lah, kena apa tu expert yang ni. Support and resistance, trend line and then chart pattern. So
you all nak belajar lebih ni dekat apa tu saya punya YouTube channel ada, saya sediakan video-video tentang teknik-teknik ini. So you all boleh browse dalam tu, you all tengok video-video yang ada dekat sana. Since malam ni kita ada limited masa, and then kita pun apa orang cakap tadi ada masalah teknikal dekat situ. So kita tak dapat nak apa tu live lebih awal. So apa yang saya apa tu ajar you all malam ni adalah teknik-teknik macam mana kita nak entry, setup yang kita perlu tengok. Okay. So you all dah take note yang ni. Yang ini yang bahagia ni. Yang ini sebab apa kalau you all pergi kelas mungkin orang ajar support resistance saja, satu saja. Mungkin dia ajar trend line. Ya. Okay, untuk goal apa saya nampak kita dah ada dia punya base. So boleh cuba cari peluang sell dekat 1783 hingga 1780. 1783 1783 hingga 1780. Boleh cuba TP dekat 1776 hingga 1773. Okey, yang ini sell dekat level-level ni Ya. Okey, so yang ini we tengok 5 minit ke 10 15 minit? 15. Okey, katakan you all sell kat sini, you all TP dekat we tengok tadi 1711 kat sini pun boleh you all TP dekat sini, you all boleh letak ni lah. You all boleh letak yang ni macam ni, you all boleh TP kat sini. Satu. Okey, next TP you all boleh TP kat mana? You all cari belah kiri. Apa tu support resistance kat sini. Okey, ni TP2. So kalau you all nak tunggu TP2, you all kena apa tau? You all kena BE. Bila dia dah melepasi ni, you all BE terus position you all. You all BE kat mana? Nak BE kat mana? You all BE kat sini. Contohnya bila price dah melepasi, you all BE kat sini. Okey. So biar dia turun saja. Okey. So dekat sini nampak we nampak dia buat double top kat situ. Ya betul, dia tengah forming. Okey. Dia sideway tu. So kat situ tempat-tempat yang cakap terbaik untuk sell lah. And then you all boleh letak stop loss dekat atas tu. Kat mana stop loss tu Nizam? You all kena tanya tu. Macam mana nak decide untuk stop loss? Okey, yang terdekat dekat sini lah M1 ni. Letak je kat atas ni. Stop loss. Sell je terus. Okey. Okey. So kita letak sell. Tak je sell. Okay, so untuk stop loss saya suggest biar dekat 1785.54. Okey. 1785 54. 5.54 Ya. Okey, itu saja daripada saya. Okey, thank you Abi. Sell WTI tadi siapa yang entry dah patutnya dah start biru Okey, kita tengok WTI position bila layer tu, bila tempat yang layer tu yang apa tu orang cakap sesuai, stop loss pun kita letak tempat yang sesuai. So satu layer dah biru, ada lagi kat bawah tu. So kita tengok chart WTI since okey, WTI. Okey. So siapa ada entry nanti update balik lah dengan saya. You all punya entry. So nampak kat situ. Sebab apa? Sebab pattern ni adalah pattern reversal. Dia tak apa tu orang cakap rule pattern reversal ni dia tak boleh nak orang cakap suka hati dia nak break ke atas. Kalau dia naik ke atas break apa tu rising wedge ni, maknanya dia buat fake breakout ke atas tu. Sebab apa? Dia adalah bearish chart pattern. Bila bearish chart pattern ni kita orang cakap kita akan sell macam tu. Kita cari peluang untuk sell. Okay. So kita tunggulah. Kita tunggu bila kita dah entry tu, kita tunggulah. So kita tak adalah orang cakap bila kita entry tu kita tak ada base. Maknanya bila katakan kita ikut signal saja, kata contoh admin bagi signal macam tadi saya bagi signal, you all kena tengoklah ciri-ciri yang you all belajar ni, yang apa tu malam ni yang saya bagi tu, apa you all tengok, you all nampak. So bila you all nampak macam tu, you all letak stop loss, you all tak perlu risau. Kalau dia kena kat loss, counter dia macam mana? Bila dia naik, so kita buy. Kalau dia turun, dia apa tu, orang cakap kita buy, tunggu dia retrace baru kita buy. Sebab dia break. Tapi yang ini kita nampak bearish pattern. So kita tunggu.
kita tunggu, tak ada masalah. Itu cara dia untuk receive signal. Kita tak orang cakap bila katakan saya bagi signal, lepas tu saya habis live ni, so you all tak tahu kat mana you all punya level entry, boleh ke hold lagi, boleh nak kat loss ke, macam tu. So you all yang crucialnya tempat dia, you all kena letak stop loss kat mana. Sebab trade ni dia tak ada orang cakap 100% you all orang cakap bila entry profit. Kalau macam tu memang semua orang kita nampak akan berebut-rebut nak trade. Okay, macam berniaga jugalah. Bila berniaga ni belum tentu untung. Okay, dalam 3 tahun pertama tu orang cakap kalau break even tu alhamdulillah kalau berniaga. So kalau katakan loss dalam 3 tahun pertama tu, dia adalah kita punya modal tu kita kena ada untuk cukup dalam 6 tahun. Untuk orang cakap decide kita nak decide tu nak sama ada nak wind up, nak close down ataupun nak teruskan kita punya bisnes. Sama juga macam kita trade ni. Okay, kita kena ada ilmu, and then kita kena ada reserve modal, maknanya kita punya duit tu kita jangan guna duit yang kita nak pakai, nak guna seharian, nak bayar komitmen kita, jangan guna duit tu. Kita always guna duit yang kita orang cakap yang lebihan, yang kita selalu guna untuk enjoy, untuk kawan-kawan, untuk belanja bila keluar dengan kawan-kawan tu kita belanja dengan kawan tu, yang tu kita jimat. So kita jimat and then kita invest dalam ni, dalam apa yang kita buat hari ni. Okay, dalam trading. So maknanya you all tak kisahlah you all nak belajar trade bursa, nak belajar trade maknanya forex, commodity, nak belajar US stocks, kita ada kat sini. US stock pun ada. Macam you all boleh nampak dekat sini. Kalau nak tengok US stock, Apple, kita buka chart Apple, macam tu. So dekat sini dah belajar technical analysis, basic macam cakap yang tak berapa basic lah yang saya tunjuk hari ni. Yang ini adalah kalau siapa yang orang cakap baru, dia mungkin agak terkial-kial lah nak faham apa yang saya explain malam ni. So you all kena cakap belajar, tambah ilmu. Okay, Tuan Zam, ya. alert dah 11.23. Okay. So macam ni, macam Apple contoh saya bagi mapping Apple ni. So kita tengok chart Apple. So bila dia ada channel macam ni, so kita expect dia akan turun sampai ke lower channel ni untuk dia rebound balik, reject. Dia reject ni, dia akan buat pattern, sama ada head and shoulder ataupun certain reversal pattern untuk dia turun. Okay, you boleh tengok kalau upward channel dia adalah bearish chart pattern. Okay, sama ada dia turun ataupun dia continue naik atas ni baru dia turun balik. So kita boleh trade dalam channel ni macam tu. Okay, sebab tu kita kena ada marking kita, mapping kita. Okay, so dah 11.23. Awi ada masa lagi tak untuk saya cakap sampaikan ilmu lagi sikit? Suka ada yang nak bertanya ke selain daripada tu? Masa ni kita open untuk someone nak bertanya. Kalau tak ada soalan, kita akan bagi host untuk recap. Okay. Kita bagi sesiapa kalau nak tanya boleh unmute ataupun type dekat chat box. Okay. You all jangan segan-segan. Proses belajar ni you all kena tanya. Sebab bila you all tak tanya, macam saya sendiri tak boleh nak bantu, tak boleh nak orang cakap nak bagi tahu you all apa yang you all perlu tahu, macam tu. So you all mungkin bagi tahu kat saya, okay saya sekarang ni guna teknik ni tapi saya tak dapat nak konsisten profit. Apa masalah dekat teknik-teknik ni? So saya boleh tengok balik you all punya teknik yang you all guna. So saya boleh bantu. Okay, mungkin teknik you all tu dah betul, tapi you all kena orang cakap ada confirmation untuk sebarang teknik-teknik lain untuk confirmation dengan teknik anda tu. So you all kena bertanya. Okay, Tuan Azam. Jawab. Okay, yang ada bertanya ni, dia tanya adakah teknik lain selain teknik ABC. So teknik ABC ni sebenarnya teknik reversal juga. Macam kita nampak tadi, macam saya tunjuk,
dia buat pattern W ataupun dia buat pattern M. So pattern ni sama macam teknik ABC. Dia chart pattern. Okay. So maknanya kalau nak tahu selain daripada ABC, you all tengok head and shoulder. Boleh Google head and shoulder reversal chart pattern kat situ. Dia nampak macam kepala. Kalau kat sini you all tengok chart saya kalau katakan pattern dia nak turun dia buat kenaikan macam ni, dia buat kenaikan. So lepas tu dia buat fake breakout, lepas tu dia turun balik ke bawah macam ni. Lepas tu dia buat macam ni, dia naik test balik, lepas tu dia turun. Oh, sorry. Okay, dia turun balik ke bawah macam ni. Dia break macam ni. So, ini adalah neckline. Yang ini kita panggil head and shoulder. Okay. Ini shoulder, ini head. Ni panggil reversal chart pattern, head and shoulder. Dia ada macam ni. Satu lagi teknik. Okay. Dia macam-macam teknik reversal ni. So, kita kena tengok. Macam teknik ABC ni mungkin dia banyak berlaku di oil. Head and shoulder pun banyak berlaku di oil. Kadang-kadang kalau kita tengok nak trade gold, apa yang berlaku banyak gold ni suka buat pattern apa? Double top, double bottom. So, kita cari. Every time double top, double bottom tu. Okay. So, apa yang kita tengok dekat chart tu? So, kita tengoklah. Kalau contoh apa tu brand ke chart. Okay. Brand. Kita tengok. Dekat apa tu contoh 30 minit ataupun 15 minit, kita tengok apa chart dia suka buat. Okey. Macam ni, dia suka buat apa? Ada tak reversal pattern? Okey. So kita cari yang mana signifikan yang dia selalu buat. Okey. 15 minit pun boleh. Kita tak nampak sangat. So macam ni. Tengok dia naik, dia turun, dia naik. Kita nak cari yang clear. Okey, macam ni kan. Okey, macam ni. Ini kita nampak apa? 1, 2, 3, naik macam tu. So dia break. Inilah inverted head and shoulder. Dia panggil inverted head and shoulder. Dia reversal untuk dia naik. So kat mana kita nak entry once dia breakout ni lah. Okay, kita entry. Okay, kalau katakan 15 minit ni, kemungkinan dekat bawah ni kita ada pattern lain dalam lower time frame. Kita kena check lah. Katakan lower time frame 5 minit ke. Alert siapa yang ada entry WTI tadi, kalau ada yang layer kat atas tu, make sure letak stop loss tu jadi BE. Okay. Okay, WTI kita tengok dia jadi. Okay, so kita tengok. Kalau pattern tu betul pattern yang kita tengok, pattern reversal, so dia akan turun. So layer kat atas dah jadi $1, 0.01 saja dalam masa few minutes. Tak sampai 15 minit, 20 minit. $1 boleh dapat $2. So kalau you all layer tadi lagi atas tu, maknanya you all boleh dapat more than that. Okay. So yang ni macam mana kita nak manage duit kita. Okay. Mira nampak Mira? Mira senyum So yang lain nampak Zulkifli nampak, yang lain semua nampak, Zaidi. Okay. So kita yang mana yang dah biru tu kita BE. So dia turun tu kita orang cakap kita layan lah. Kita take maksimum punya profit. Okay. So dah pukul berapa? 11.29. So saya rasa masa mencemburui kita hari ni, malam ni. Sebab teknik kita ada technical error apa semua. And then itu saja daripada saya untuk malam ni. So minggu depan kita dah raya. So tak ada sesi live lepas raya. Minggu lepas raya tu insya-Allah kita akan ada lagi sesi live. So keep in touch you all, update daripada kami di Facebook. Yang mana yang masuk daripada Facebook tu nanti kalau technical error dah clear, you all boleh follow saya punya Facebook channel apa semualah. Kami akan share dekat situ live untuk ni So saya serahkan kepada host untuk wrap up malam ni. Okay. So kita tak nak lama-lama sangat. Besok ada yang masih bekerja walaupun Selangor PKP. Dia macam sebahagian boleh raya, sebahagian tak boleh raya. Okay. So host, okay, thank you semua. Terima kasih you all malam ni. So kalau katakan you all masih belum ada account ICM, so you all boleh PM admin untuk buka account ICM dan join. Selain daripada RTC, ada group eksklusif saya sendiri di mana dalam tu ada orang cakap senior selain daripada crude oil lah, gold, mungkin Awi dia dulu dia suka
trade apa tu silver. Kita boleh tanya yang dalam tu, okay, boleh buat mapping tak apa tu Tuan Awi, macam tu. Buat mapping sikit untuk saya tengok, macam tu. Kita minta request dalam grup eksklusif tu. Tak ada masalah. Okay. Okay semua. Thanks. Terima kasih semua daripada saya, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Okay, Terima kasih Tuan Azam atas sharing. Kita pun dah kesentukan masa, so nak recap dulu, just a quick recap. Okay. Okay, so kalau kita boleh tengok tadi, so first of all kita berterima kasih banyak-banyak kepada Tuan Azam sendiri dah kongsi dia punya ilmu dengan kita ada technical error sedikit tadi, so masa memang amat mencunduk dari kita lah. So kalau korang boleh tengok tadi dia ada share macam mana kita nak mapping ataupun setup on the chat itu sendirilah. So benda-benda tu semua kita akan share dalam kita punya group, exclusive group by Nur Azam. So siapa-siapa yang belum ada dalam group tu, so korang boleh PM kita orang ataupun komen kat mana-mana Facebook dia ataupun kita punya PM Mira ataupun Helmi sendiri boleh masuk dalam group tu. So and then yang follow signal malam ni, so nanti let's say korang nak follow on another signal daripada stock market macam contoh macam tadi Tuan Azam sendiri cakap macam ada Tuan Awi dia boleh share silver, korang sendiri boleh tanya dalam group tu. So far malam tu malam ni tu je yang kita dapat kongsikan, so kita akan berjumpa untuk next live lagi. Okay Mira? Okay, betul. Terima kasih semua yang join pada malam ni. Okay, betul. So sebelum kita tamat ber-PKP. Kejap Mira, sebelum kita tamat kita ada sediakan video untuk kita punya partisipan malam ni. Oh, video. Okay, jom kita tengok video apa tu. Okay. Kejap. Ada komen chat tu, dia kata nak join group. So, lepas ni nanti boleh PM saya atau Mira lah ataupun directly tanya pergi kita punya exclusive group. Kita akan bagi link Telegram ID @khairadamia KYRADAMIA. So, Telegram ID @khairadamia. So, don't chat, kata nak masuk dalam group tu. So, kita tengok video ni. Okay? Assalamualaikum, selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin daripada saya kepada rakan-rakan di luar sana serta anak didik saya dan juga rakan grup eksklusif saya. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Assalamualaikum, hai, saya Mazwan mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua klien-klien di bawah grup eksklusif Tuan Zam & Partners. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai semua, selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin daripada saya Syazul. Semoga semua dapat profit, review dan tenang. Hai, Assalamualaikum. Salam akhir Ramadan. Semoga Allah memberi
selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Tuan Azam dan semua ahli dalam grup eksklusif Banu Azam. Zahir dan batin. Saya Wani ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf Zahir dan batin kepada Tuan Azam dan rakan-rakan semua dalam grup Banu Azam eksklusif. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan batin. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz bin Ismail mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai, saya Wati, IB di bawah bimbingan Tuan Azam. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Jangan lupa jaga pemakanan, jaga jarak sepanjang tempoh perayaan dan yang paling penting jangan lupa PM admin Khairul Ramil untuk join belajar trade. Kita jana pendapatan USD bersama grup eksklusif Banu Azam and Partners. Okay, bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Hamira. Ingin mengucapkan selamat menyambut hari. Jangan lupa terjaga diri. Bye. Hai, nama saya Syikin. Saya IB anda Tuan Azam, anda Perfect Party. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf, zahir dan batin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Abadi. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Almi, IB under Tuan Azam. So di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada kami eksklusif group by Tuan Azam. Okay, so itu saja pada malam ini. So kalau korang nak tengok balik kita orang punya wish tu, boleh pergi search kat YouTube. Ucapan raya by eksklusif Nur Azam lah. So itu saja pada malam ini. So sekali lagi terima kasih semua yang datang ataupun yang follow kita punya eksklusif group by Tuan Azam sendiri. So selamat malam dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Okay, baik. Terima kasih semua yang attend. Terima kasih admin-admin. And special thanks to Tuan Zam sebab sudi buat live. And of course, minta maaf daripada kami semua atas kesilapan teknikal. Jumpa lagi dalam 2 minggu. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Malam.